Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Macam yang saya janji pada pertemuan kita yang lepas, siri kali ini saya akan ceritakan satu kisah yang mana kisah yang pernah menjadi viral dunia satu ketika dahulu. Walaupun zaman tu tak ada lagi medsos, tak ada lagi media sosial tak banyak lagi ya. Tapi cerita ni dah jadi viral dunia. Kisah yang saya nak cerita ni dia banyak topik. Dia berkaitan dengan sejarah, dia berkaitan dengan geopolitik dunia, dia berkaitan dengan dunia Islam, berkaitan dengan perang. InsyaAllah cerita ni menarik. Cerita dia bermula dalam satu peristiwa pada peristiwa 9/11 11 September 2001, iaitu peristiwa WTC, World Trade Center di Amerika dilanggar oleh kapal terbang, yang mana dunia barat, negara barat semua tuduh perbuatan tu dilakukan oleh umat Islam. Maka timbullah Islamofobia, semua orang anggap Islam ni keganasan. Dalam peristiwa tu sebenarnya dia dilakukan oleh orang dalam. Peristiwa tu memang dilakukan oleh orang dalam. Bahkan dalam buku ni, The Art of Deception, seni dalam penipuan, ditulis oleh bekas prajurit Tentera Udara Amerika Syarikat, Jerry D. Gray. Kawan ni dia banyak tulis buku tentang teori konspirasi, walaupun tak semua saya setuju. Tapi macam biasa, saya nak cerita saja, saya tak bagi pendapat saya. Saya hanya menceritakan saja. Apa sumber yang saya ada, dapatan data yang saya ada, saya akan kongsikan. Dan saya tak, kalau boleh saya tak bagi pendapat saya. Okey, dalam buku ni bekas Tentera Udara Amerika, dia cerita peristiwa ataupun tragedi 9/11 11 September, mereka sebut sebagai tragedi 9/11 11 September 2001. Peristiwa kapal terbang langgar WTC, World Trade Center kat Amerika. Dunia barat semua tuduh perbuatan tu dilakukan oleh orang Islam. Tapi kawan ni, bekas Tentera Udara Amerika, dia sendiri bongkar bahawa perbuatan tu dilakukan oleh orang dalam, oleh orang Amerika sendiri. Tujuan dunia barat buat peristiwa ni, tujuan Amerika, negara-negara barat semua cipta peristiwa ni, satu je tujuan apa? Supaya orang takut dengan Islam. Sebab zaman tu kan, Islam ni ramai orang barat semua masuk Islam, orang Eropah, Islam makin berkembang. Jadi mereka takut, negara barat ni takut. Jadi mereka buat satu peristiwa, mereka nak tunjuk kata Islam ni keganasan, perang, bunuh nyawa yang tak berdosa, langgar, bawa mereka tuduh Islam, curi kapal terbang, langgar WTC tu, nak bagi Islam nampak ganas. Tujuan mereka, tujuan barat buat konspirasi. Ni dulu konspirasi, tapi lah ni dah tak ada konspirasi dah. Semua orang dah tahu dah. Okey, tujuan mereka buat tu adalah nak bagi orang benci kepada Islam. Tapi mereka rancang, Allah berancang, perancangan Allah lagi terbaik. Mereka nak bagi orang benci ke Islam. Tapi dalam masa yang sama, kejadian tu menyebabkan ramai orang masuk Islam. Alhamdulillah. Ini memang realiti. Selepas peristiwa tu, walaupun tujuan negara barat buat peristiwa tu tujuan mereka lain, tapi Allah bagi jadi tujuan tu jadi kot lain. Disebabkan tu, bila orang semua negara barat, pada orang Eropah tahu bahawa tu bukan perbuatan orang Islam, tu semua perbuatan orang dalam Amerika sendiri, mereka yang merancang nak bagi orang benci ke Islam. Alhamdulillah, orang berkat mengkaji Islam, mereka baca Al-Quran, semua alhamdulillah semua berkat banyak masuk Islam. Okey, dia terbalik ya. Dia orang musuh Islam, dia rancang kot lain, Allah rancang kot lain. Perancangan Allah yang jadi. Alhamdulillah. Okey, kisah kali ini dia berkaitan dengan tu. Dia bermula dengan peristiwa 9/11 WTC tu. Kisah ni dulu pernah jadi viral dunia. Saya dah agak. Pernah menjadi viral dunia. Jadi, lepas peristiwa tu ramailah orang masuk Islam, mereka kaji Islam, mereka nak tahu Islam. Dan antara orang yang masuk Islam selepas peristiwa tu adalah seorang wanita yang bernama Yvonne Ridley. Dia berasal daripada Britain.
United Kingdom, UK. Dia lah yang kita nak bincang kali ni. Dia adalah Yvonne Ridley. Dia adalah wartawan yang terkenal, sangat famous. Dia wartawan ni, dia bukan wartawan cokek-cokek lah, ni wartawan dunia. Okey, dia antara orang yang masuk Islam selepas peristiwa tu. Kita akan bincang. Cerita saya berdasarkan buku ni. Tajuk dia Dari Penjara Taliban Menuju Iman. Taliban yang memerintah Afghanistan, negara Afghanistan ketika tu. Okey, kita nak bincang kisah dia. Sebabkan selepas peristiwa 9/11 WTC tu, ramai orang masuk Islam, antaranya Yvonne Ridley. Kita akan bincang tentang pasal apa kita nak bincang. Siapa dia Yvonne Ridley ni? Apa faedah kita nak bincang dia? Ada faedah banyak. Dan kita bincang kisah dia ni kan, kita boleh tahu banyak fakta, banyak sejarah berkaitan dengan dunia Islam. Kita baca tentang dia, banyak maklumat kita akan dapat, insya-Allah. Okey. Kita nak bincang kali ni Yvonne Ridley di sebalik tabel Taliban. Okey, siapa Yvonne Ridley ni? Kita baca. Yvonne adalah seorang wartawan asal Britain, United Kingdom, yang bekerja dengan syarikat Sunday Express di London. Okey. Yvonne mempunyai seorang anak. Yvonne dia ada anak seorang bernama Dash. Hasil cinta dia dengan seorang lelaki Arab dari Palestin bernama Daud Zarora. Okey. Dia bercinta dengan Daud Zarora ni, dapat anak nama Dash. Daud Zarora ni dia adalah ahli PLO. PLO ni kira macam parti politik ataupun gerakan Islam di Palestin. PLO, Palestine Liberation Organization. PLO ni kekasih Yvonne Ridley. Daud Zarora ni dia adalah ahli anggota PLO dan dia juga bekas komandan Fatah. Fatah ni gerakan sayap gerakan PLO. Fatah, okey. Daud ni adalah bekas komandan Fatah. Fatah ni gerakan sayap gerakan PLO. Okey. Daud ni juga adalah pengawal peribadi Yasser Arafat. Bekas okey. Daud ni bekas pengawal peribadi Yasser Arafat. Yasser Arafat ni dia ketua pemimpin PLO. Dia memang semua kenal ya. Pemimpin PLO. Dekat Palestin dia ada dua. Dia ada Hamas dengan Fatah. Hamas dengan PLO. Yang memimpin macam kita kat Malaysia kita ada PAH, ada UMNO, ada PHPN. Dekat Palestin dia ada Fatah. Dia ada PLO, dia ada Hamas. Fatah ni adalah gerakan, sayap gerakan dalam PLO. Okey. Kekasih Yvonne Ridley ni dia adalah komandan Fatah. Dia juga adalah bekas pengawal peribadi Yasser Arafat, pemimpin PLO. Okey. Yvonne Ridley ni dia pernah berkahwin 3 kali. 3 kali dia pernah kahwin dengan lelaki bernama Kim. Seorang lagi dia pernah kahwin dengan lelaki bernama Jim. Seorang lagi dia pernah berkahwin dengan lelaki bernama Aileen Ronnie Hermos. Okey. Yvonne ni dia pernah berkahwin 3 kali dah. Lelaki pertama nama Kim. Kemudian dia bercerai pada tahun 1981. Kemudian dia berkahwin dengan lelaki kedua bernama Jim. Jim ni sarjan polis. Kemudian dia bercerai juga pada tahun 1992. Kemudian dia bercinta dengan Daud Zarora. Walaupun dia tak berkahwin, tapi dia bercinta dengan Daud Zarora. Dia dapat anak nama Dash. Mereka berpisah pada 1996. Kemudian suami ketiga Yvonne bernama Aileen Ronnie Hermos. Aileen ni dia warga Israel. Dan Yvonne berpisah juga dengan dia tahun 1999. Jadi Yvonne Ridley ni dia pernah berkahwin 3 kali dah.
Lepas tu dia tak ada anak yang lelaki lama dia. Lepas tu dia bercinta dengan Daud Zarora ni. Dapat anak nama Dash. Okey, tu sebuah dikit tentang dia. Yvonne Ridley terjun ke bidang kewartawanan sejak dari sekolah menengah. Okey, Yvonne ni jadi wartawan, dia minat wartawan ni, dunia wartawan ni sejak dari sekolah menengah lagi. Dia betapa dia minat dengan wartawan ni, Yvonne Ridley ni kan. Sehingga kan setelah dia dibebaskan dari penjara Taliban, dia kena tahan, yang kita akan bincang sekejap lagi macam mana dia kena tahan di penjara Taliban. Okey, selepas dia dibebaskan kan, ada wartawan tanya dia, Yvonne Han tak mau berhenti ke jadi wartawan ni? Takkan Han nak jadi wartawan sampai bila? Han kena tahan dengan Taliban lah. Takkan lepas Han dibebaskan Han tak mau bersara kot daripada jadi wartawan? Lepas tu dia jawab, Yvonne jawab, tidak mungkin, mustahil. Yvonne kata, dunia wartawan mengalir dalam darah saya dan akan terus berperanan dalam hidup saya. Okey, betapa cintanya Yvonne Ridley ni terhadap dunia wartawan. Sehingga kan dia takkan bersara daripada jadi wartawan. Sebab darah wartawan ni mengalir dalam diri dia. Okey, tu Yvonne Ridley. Betapa akrab dia dengan dunia kewartawanan. Walaupun dunia wartawan ni amat berisiko lah, memang berbahaya lah dunia wartawan. Kira menurut data daripada tahun 1996 hingga tahun 2002, 6 tahun. Dalam lingkungan 6 tahun 1996 hingga 2002, data mencatatkan seramai 196 orang wartawan dari seluruh dunia mati ketika menjalankan tugas. Kira bahaya lah, risiko. Tugas sebagai wartawan dunia ni memang risiko. Menurut data dalam 6 tahun, dalam sejak 1996 hingga 2002 tu kira era perang lah, zaman peperangan, perang moden. Dalam era tu saja seramai 196 orang wartawan mati ketika menjalankan tugas. Memang bahaya, risiko dunia wartawan ni. Kita dalam buku ni juga yang kita akan baca, dia penulis dia orang Indonesia. Dia bawa contoh macam mana kes yang berlaku tentang wartawan. Dia bawa contoh seorang wartawan dari harian Bernas bernama Fuad Syarifuddin. Pada era 90-an, dia mati dibunuh, wartawan. Contoh lain, Esra Siregar. Dia mati setelah ditawan oleh GAM, tentera GAM. GAM ni GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Okey, Esra Siregar ni dia kena tawan dengan GAM ni, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian dia mati. Ni contoh-contoh macam mana bahayanya kerja sebagai wartawan ni. Yang contoh ketiga, pada tahun 2005, 2 orang wartawan daripada Indonesia bernama Mutia, saya tak ingat nama dah. Bernama Mutia Hafid dan seorang lagi bernama Budianto. Pada tahun 2005, mereka kena tahan oleh kumpulan militan di Iraq. Kemudian mereka dilepaskan. Kemudian contoh lain, seorang wartawan asal daripada Ireland bernama Veronica Guerin. Dia mati dibunuh pada tahun 1996. Tengok betapa risikonya dia sebagai wartawan ni. Tapi Yvonne Ridley dia orang panggil tabah, dia istiqamah nak jadi sebagai wartawan ni. Walaupun dia kena tahan, dia pun ada juga ditimpa musibah, ditahan oleh tentera Taliban. Dia keluar, orang tanya dia tak mau berhenti ke jadi wartawan ni. Dia kata dia takkan berhenti, dia tetap akan jadi wartawan. Kira darah wartawan ni mengalir dalam diri dia. Okey. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang berlaku dalam 2-3 tahun lepas. Tak baru sangat, tak lama sangat, 2-3 tahun lepas. Seorang wartawan yang bernama Jamal Khashoggi, dia juga hilang tanpa dikesan. Ada yang kata mati, ada yang kata mereka sembunyi ke apa, tak tahu. Dia pun hilang tanpa dikesan. Dia wartawan juga, Jamal Khashoggi. Dia wartawan yang banyak mengkritik Saudi, negara Saudi, terutama Muhammad bin Salman. Kemudian dia mati dibunuh. Dia hilang tanpa
hilang dari radar tanpa dikesan. Jamal Khashoggi. Tentang Jamal Khashoggi ni, siapa nak tahu detail tentang ni, dia boleh refer kepada saudara kita Ibnu Rijal dekat YouTube. Saudara Ibnu Rijal ni dia ada cerita tentang Jamal Khashoggi ni. Boleh cari kat YouTube, tajuk Kehilangan Jamal Khashoggi. Okey, Ibnu Rijal ada cerita tentang wartawan yang hilang ataupun mati tanpa dikesan tak pasti. Okey, dia cerita detail, boleh rujuk. Okey, nak habaq macam mana risikonya dia sebagai wartawan ni. Ada yang mati, ada yang kena penjara, ada yang kena seksa, ada yang hilang tanpa dikesan. Okey, ni tugas terbaik sedikit tentang dunia wartawan. Okey, sambung. Ni setelah peristiwa September 11, 9/11, peristiwa WTC dilanggar oleh dua kapal terbang tu, peristiwa yang jadi pada tahun 2001 tu. Setelah peristiwa tu, Yvonne Ridley membuat keputusan untuk masuk ke Afghanistan. Okay, lepas peristiwa tu dia buat keputusan untuk masuk ke Afghanistan. Walaupun dia tak boleh masuk sebab dia tak dapat pasport. Sebab waktu tu waktu perang antara dunia barat, Amerika, Britain dan sekutu dia serang Amerika, nak serang Afghanistan, nak serang Taliban. Sebab depa tuduh peristiwa tu dilakukan oleh Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda. Kemudian dunia barat tuduh Taliban ni, Afghanistan ni cuba melindungi Osama bin Laden. Jadi negara barat diketuai oleh Amerika dan Britain dan sekutu-sekutu depa nak serang Afghanistan. Okey, waktu terjadi perang tu, kira dalam diambang peperangan, kira orang Taliban tak mau bagi siapa-siapa pun masuk negara depa. Tambah lagi orang British, orang Inggeris, orang barat, dia tak bagi masuk. Jadi Yvonne Ridley ni dia tak dapat pasport, dia tak dapat visa, dia tak boleh masuk. Okey. tambah lagi waktu era diambang peperangan. Depa tak mau bagi, Taliban tak mau bagi siapa pun masuk negara depa. Jadi Yvonne tak boleh dapat pasport, tak boleh dapat visa. Maka Yvonne memilih untuk menyelinap masuk ke negara tersebut. Dan dia tak dapat visa, dia tak dapat masuk cara elok, dia menyelinap masuk sembunyi-sembunyi. Okey. Kemudian Yvonne berkenalan dengan Pasha yang akan menjadi pembimbingnya sepanjang dia berada di Pakistan. Okey. Kemudian Yvonne dia berkenalan dengan Pasha. Pasha ni seorang orang Pakistan. Sebab Yvonne bila dia nak masuk ke Afghanistan, dia kena melalui Pakistan dulu. Dia tak boleh masuk Afghanistan terus, dia kena melalui Pakistan. Okay, jadi Yvonne pergi ke Pakistan dulu. Di Pakistan tu, dia berkenalan dengan Pasha. Pasha ni yang akan menjadi pembimbing dah. Yang akan jadi pemandu dah untuk bawa dia ke Afghanistan. Okey. Dan Pasha ni lah yang nasihat dia ataupun menyarankan kepada dia untuk pakai pakaian macam orang Pakistan. Dia suruh Yvonne Ridley ni, sebab Yvonne ni orang barat, orang Britain. Bila dia nak masuk ke Afghanistan, Pasha ni yang pemandu dia ni suruh dia beli pakai pakaian tradisional orang Pakistan supaya tak nampak sangat, tak nampak macam orang barat, macam orang luar. Okey. Supaya dia boleh bergerak dengan selesa. Bila dia pakai pakaian Britain ni, nampak orang barat, nampak macam orang barat, macam orang Inggeris. Jadi kena tahan lah, tahan dengan Taliban. Jadi Pasha ni suruh dia pakai macam orang Taliban, macam orang Pakistan. Dia suruh Yvonne ni pakai pakaian macam orang Afghanistan ataupun orang Pakistan. Okey, jadi Yvonne pakai pakaian macam perempuan tu Afghanistan. Kita tengok nampak mata saja, pakai macam berjubah. Okey. Kemudian bila kita nak sembang tentang Yvonne Ridley ni, kita tak lepas daripada membincangkan tentang Taliban. Siapa itu Taliban? Kita kena bincang tentang Al-Qaeda. Kita kena bincang tentang perang Afghanistan. Kita kena, kalau cakap tentang Yvonne Ridley ni, kira banyak benda yang kita kena sembang. Banyak. Kemudian kita akan cakap tentang Afghanistan, serba sedikit tentang Afghanistan dan Pakistan dan Taliban. Afghanistan waktu tu dia perintah oleh Taliban. Kumpulan Taliban memerintah Afghanistan. Taliban muncul pada 1994 sebagai sebuah kumpulan mujahidin. Okey, Taliban muncul pada 1994 sebagai sebuah kumpulan mujahidin. Taliban ni dia diambil daripada perkataan Talib.
talibul ilm, penuntut ilmu. Kira pelajar sekolah agama, depa keluar depa jadi Taliban. Taliban tu, perkataan Taliban tu diambil daripada perkataan talib, penuntut, talibul ilm, penuntut ilmu. Makna perkataan Taliban. Okey. Main mana Taliban ni? Duk tak duk Taliban. Okey. Taliban ni kira pelajar sekolah agama, pelajar pondok. Yang mereka menggelakkan diri mereka sebagai penuntut ilmu, Taliban. Okey. Waktu tu Taliban dipimpin oleh Amirul Mukminin pemimpin Taliban waktu tu adalah Mullah Muhammad Omar. Pemimpin Taliban, bukan Osama bin Laden . Orang duk ingat Osama bin Laden ni Taliban, bukan. Osama bin Laden dia Al-Qaeda. Kemudian bila dah jadi peristiwa 9/11 tu, orang tuduh Taliban ni duk melindungi Osama bin Laden. Jadi bila sebut Taliban, orang akan ingat Osama bin Laden. Bila sebut Osama bin Laden, orang akan ingat Taliban. Okey, sebenarnya Osama bin Laden ni adalah pemimpin Al-Qaeda. Okey, Afghanistan pernah berlaku perang antara Mujahidin dengan Soviet Union. Soviet Union ni nama lain dulu. Sebelum jadi Rusia, nama mereka Soviet Union. Okey, Afghanistan pernah berlaku perang di Afghanistan antara Mujahidin berjuang dengan Soviet Union ataupun Rusia lah ni. Perang tu berlaku daripada tahun 1979 hingga 1989. Kemudian pada tahun 1989, tentera Soviet ataupun Rusia ni dia unduk balik, dia tarik balik tentera dia. Sebab Taliban menang. Taliban waktu tu dia dibantu oleh Amerika. Amerika duk support senjata dekat Taliban waktu tu. Dia jadikan Pakistan sebagai orang tengah untuk dia support senjata kepada Taliban. Okay. Taliban mendapat sokongan daripada Amerika waktu tu. Waktu Afghanistan berperang dengan Soviet Union, okay, Taliban dibantu oleh Amerika melalui Pakistan. Okay, selama 10 tahun Soviet masuk Afghanistan, Soviet keluar macam tu saja. Dia tak boleh apa pun, dia tak menang. Sebab dia perang tempat orang. Soviet ni memang masuk tempat orang. Nak menang guna selama 10 tahun depa duduk, depa keluar tu, depa tarik balik tentera tu. Sebab orang Afghan ni, depa dah biasa dah dekat bukit-bukit batu, tempat depa. Jadi depa senang nak berperang. Depa tahu telok-belok tempat depa, bukit batu, macam mana nak berperang di bukit, nak perang di bukit batu orang. Depa dah biasa. Jadi Soviet Union ataupun Rusia tak boleh masuk ke Afghanistan, tak boleh menang. Dia masuk selama 10 tahun. 1979 hingga 1989. Kemudian Soviet keluar macam tu aja. Okey. Kat Afghanistan ni kan, kira senjata api, dia senapang, dia jual macam tu je. Dia jual kira macam kedai runcit jual senapang. Jual senjata api. Bahkan Yvonne Redley ni, lepas ni saya sebut Yvonne saja. Yvonne Redley ni dia pernah ditawarkan untuk membeli senjata. Dia pernah sampai satu tempat bernama daerah Adam Kale, daerah di Afghanistan. Yvonne ni ditawar untuk membeli senapang. Nah lah beli senapang kami jual. Jual lagu tu je senapang dekat Afghanistan ni. Dekat kita kalau jumpa peluru hidup habis . Tapi kat Afghanistan, sebab depa negara perang kan, senapang, senjata api dijual macam tu je, macam kat pasar malam aja. Bahkan Yvonne ni biasa ditawar untuk membeli senjata api. Okey. Selain senjata api, di wilayah sempadan Pakistan dan di wilayah sempadan Afghanistan dan Pakistan terdapat penjualan heroin dadah secara meluas. Okey, bukan senjata api ada pun jual secara meluas, tapi dadah heroin jual secara meluas. Bahkan wilayah sempadan antara Pakistan dan Afghanistan merupakan daerah yang menghasilkan heroin terbesar dunia, yang menghasilkan dadah terbesar dunia. Sayang, negara yang kononnya negara Islam tapi menjadi negara yang menjadi pusat penghasilan dadah terbesar di dunia, penghasilan heroin. Okey. Semua fakta ni saya tak maika, saya hanya ambil daripada semua ada rujukan. Saya hanya ambil buat keluar berdasarkan fakta. Ni semua kisah benar yang dibukukan balik. Okey, saya cuma cerita.
Kemudian kita akan bincang tentang Afghanistan dan Taliban. Kita dah bincang. Kemudian berkaitan dengan orang-orang Afghanistan. Kaum lelaki Afghanistan dilahirkan sebagai pejuang dan sebahagian besar mereka telah memiliki senapang. Okey. Budak-budak lelaki, pemuda Afghanistan ni, mereka ni memang dilahirkan sebagai seorang pejuang. Bahkan kan, lelaki mereka yang umur belasan tahun kan, dah ada senapang seorang satu. Senapang automatik seorang satu. Ni lelaki Afghanistan ni. Mereka memang dilahirkan dalam suasana perang. Memang mereka dilahirkan sebagai pejuang. Seorang satu umur 12-13 tahun dah ada senapang sendiri dah, senapang automatik. Kemudian General Hamid Gul. General Hamid Gul, mantan ketua Pertubuhan Rahsia Pakistan, yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pasha. Okey. General Hamid Gul ni, ketua Pertubuhan Rahsia Pakistan. Dia ni ada hubungan darah dengan Pasha. Pasha ni pemandu Yvonne. Dia cerita waktu dia orang Pakistan, dia cerita waktu dia pergi melawat Afghanistan. Dia pergi melawat Afghanistan waktu Taliban buat pertunjukan, orang panggil pertunjukan tentera-tentera mereka, kekuatan perang mereka. Okey, jadi General Hamid Gul ni pergi melawat. Waktu dia berada di sana, waktu Hamid Gul berada di Afghanistan, bila dia cerita balik, dia cerita dekat Yvonne Ridley, bila pemuda-pemuda Afghanistan, pemuda-pemuda Taliban, mereka dengar bahawa negara Amerika, negara Britain dan sekutu-sekutu mereka ni nak perang Afghanistan, nak serang Afghanistan, nak serang Taliban. Okey, pemuda mereka dengar cerita tu bahawa mereka nak kena serang dengan negara barat, mereka cuma gelak je. Mereka dengar berita tu, mereka cuma gelak saja. Bayangkan macam mana mereka ni darah pejuang, orang Afghanistan ni. Mereka dengar negara ni yang paling terkuat di dunia ni, Amerika, Britain dan sekutu-sekutu mereka nak serang mereka cuma gelak je. Okey, siapa dia cerita? General Hamid Gul. Dia ni bekas ketua Pertubuhan Rahsia Pakistan. Waktu dia pergi melawat Afghanistan, dia balik, dia cerita dekat Yvonne Ridley. Okey. Menurut General Hamid Gul ni, orang Afghan adalah para pejuang yang tabah. Okay. Menurut General Hamid ni, orang Afghan ni adalah pejuang yang tabah. Mereka pernah mengusir tentera Britain sebanyak 2 kali. Mereka pernah halau tentera Britain sebanyak 2 kali. Dan mereka pernah berjaya bertahan daripada serbuan tentera Rusia Soviet ni selama 10 tahun. Okay, orang Afghan ni, mereka dah berjaya usir ataupun halau tentera Britain ni sebanyak 2 kali. Dan mereka berjaya bertahan daripada serangan Soviet Union ataupun Rusia selama 10 tahun. Okay, kira hebatlah orang Afghan ni. Okay, kemudian kita dah bincang sabar sikit tentang Pakistan, tentang Afghanistan, tentang Taliban. Kemudian kita masuk tentang macam mana Yvonne Ridley ni nak masuk ke Afghanistan. Sebab sebelum Yvonne dia masuk ke Afghan, dia kena melalui Pakistan dulu. Okey, kemudian daripada Pakistan dia nak masuk ke Afghanistan. Okey, tiba di sempadan Pasha ni pemandu Yvonne Ridley ya. Pasha kemudian memperkenalkan kepada Yvonne pemandu lain. Okey, kemudian sampai kat sempadan saja, Pasha ni dia perkenalkan kepada Yvonne ni pemandu lain yang akan menggantikan dia. Sebab sampai ke Afghan nanti, pemandu lain pula yang akan bawa Yvonne Ridley ni. Pemandu baru tu nama Jan Ali. Okey. Akhirnya Yvonne melintasi sempadan dengan selamat dan meneruskan perjalanan ke Jalalabad. Okey, akhirnya Yvonne Ridley dia selamat masuk ke Afghanistan. Dia melintasi sempadan dengan selamat. Bila dia masuk ke Afghanistan, dia nak pergi ke daerah Jalalabad. Jalalabad ni dia tempat Taliban. Dan dia Jalalabad juga adalah kem Osama bin Laden. Okey, jadi Yvonne Ridley nak pergi ke sana, nak pergi ke Jalalabad. Dan sampai di Jalalabad, bila dalam perjalanan ke sana, Yvonne sampai di kampung kecil bernama Kamar. Okey, kemudian Yvonne Ridley
sampai di satu kampung kecil bernama Kama, Desa Kama. Di Desa Kama, Yvonne berbual dengan penduduk kampung. Okey. Bila sampai di Desa Kama dalam wilayah Jalalabad di Afghanistan, Yvonne dia bersembang dengan penduduk kampung Kama. Jadi saya nak bawa apa dia perbualan antara Yvonne dengan penduduk kampung Kama di Afghanistan. Dia memang menarik ya. Memang perbualan ni menyentuh hati Yvonne readily. Kita akan baca 74 75. Okey, macam mana perbualan antara Yvonne dengan penduduk Afghanistan, kampung Kama. Okey. Seorang perempuan bermata coklat bulat dengan pipinya halus dan lembut membuatkan Yvonne tersentak apabila bertanya berapa orang anaknya. Okey. Seorang Afghanistan bertanya kepada Yvonne berapa orang anak. Lepas tu Yvonne habaq dia hanya ada seorang. Yvonne kata Yvonne menjawab dia hanya punyai seorang anak. Okey. Orang perempuan Afghan tu tanya Yvonne, hang ada berapa orang anak? Yvonne kata ada seorang saja. Okey, ini menarik ya. Dengan tangannya diletakkan di pinggul. Okey. Tangan diletak di pinggul perempuan Afghanistan tu, dia membuatkan Yvonne tersentak. Okay. Kemudian perempuan Afghanistan tu berkata, cuma satu. Dia tunjuk cuma satu. Perempuan Afghanistan kata, kalian perempuan Inggeris dan Amerika hanya mampu melahirkan satu atau dua orang anak. Dia kata, hampa orang Inggeris, orang Amerika hanya mampu melahirkan seorang anak ataupun dua orang anak. Tetapi kami mampu melahirkan 15 orang anak. Perempuan Afghanistan kata, kami mampu melahirkan 15 orang anak. Kemudian dia kata lagi, dan ketika kalian kehabisan anak muda untuk dihantar ke medan perang, kami masih punya ramai pengganti. Perempuan ni kata, bila hampa habis tentera nak dihantar ke medan perang, kami masih ramai lagi. Kemudian anak-anak kami dilahirkan untuk menyandang senjata. Anak kami dilahirkan untuk menyandang senjata, untuk berperang, pegang senjata. Mereka adalah para pejuang dan akan rela mati sebab tu berperang. Anak kami ni adalah pejuang yang rela mati ketika berperang. Ini adalah sebahagian daripada hidup kami dan ini perjuangan kami. Jika saya perlu bertempur, perempuan Afghanistan tu kata, kalau aku sendiri perlu bertempur, maka saya akan bertempur. Begitu juga perempuan itu. Okey, perempuan Afghanistan ni kata, kalau aku sendiri terpaksa untuk bertempur, maka aku akan bertempur. Lepas tu perempuan Afghanistan tu kata, macam tu juga perempuan tu. Perempuan tu tunjuk seorang perempuan. Dia menunjuk seorang wanita yang kurus, yang tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang rongok. Okey, perempuan Afghanistan tu kata, kalau aku terpaksa untuk berperang, aku akan berperang. Begitu juga dengan perempuan tu. Dia tunjuk seorang perempuan yang bila perempuan dia senyum, gigi rongok. Maksud kata orang beloi lagi tu pun dia akan berperang juga. Dia kata perempuan Afghanistan. Ini nak abang. Kemudian perempuan bermata coklat itu kembali meneruskan bicara. Okey, kemudian perempuan Afghanistan tu sambung. Depa berbincang melalui seorang penterjemah. Sebab perempuan ni tak pandai cakap Inggeris ya. Dan Yvonne pun tak pandai cakap Afghanistan, jadi depa pakai penterjemah untuk bersembang. Okey, kemudian perempuan Afghanistan tu sambung lagi. Kami dengar tentang apa yang berlaku di New York, tentang apa yang berlaku pada peristiwa 9/11 di WTC. Perempuan tu kata kami dengar apa yang berlaku di New York, WTC, dan kami berasa sedih kerana banyak orang yang tidak bersalah mati. Okay, kami dengar tentang peristiwa tu dan kami sedih, banyak orang yang tak berdosa mati. Saya berharap orang Amerika, ni perkataan perempuan Afghanistan ni, saya berharap orang Amerika berfikir dua kali sebelum mengebom kami. Tetapi apapun yang bakal terjadi, kami tidak takut. Perempuan Afghanistan tu kata. Dia kata, kami harap orang Amerika ni fikir dua kali nak serang kami. Walau apa pun jadi, kami takkan takut. Tentang perempuan Afghanistan. Perempuan Taliban. Okey, sambung. Sampai dengar
bila Jivon Redley dengar ni kan, dia tersentak, dia macam terkejut. Dia kena memang buah pedih, memang deep dia kena dengan perempuan Afghanistan ni. Okey. Kemudian bermulanya kisah dari penjara Taliban menuju iman. Okey, ni nak mula kisah buku ni. Dari penjara Taliban menuju iman. Okey, di sini bermulanya kisah. Kita akan baca. Setelah selesai tugasnya di Afghanistan, Jivon kemudian ingin bertolak kembali ke Pakistan. Okey, bila selesai tugas dia dah dekat Afghanistan, dia nak balik ke Pakistan sebab dia masuk Afghanistan pun melalui Pakistan. Jadi bila selesai tugas dia dah masuk tengok macam mana masyarakat Pakistan yang orang kata ganas sangat ni, yang orang kata kejam sangat ni. Dia masuk tengok selesai dah, dia nak balik ke Pakistan sebab dia masuk melalui Pakistan, jadi dia nak balik. Waktu dekat sempadan tu, Jivon berada di sempadan Pakistan Afghanistan. Sempadan Afghanistan dan Pakistan. Jivon naik kedai. Dia naik kedai, seekor kedai. Bila dia naik kedai tu kan, kedai tu melompak. Bila melompak, dia kira kain dia, tudung dia pun terselok, terangkat. Bila terangkat tu, ada pengawal ataupun polis-polis Taliban ni yang sedang berkawal di situ. Ternampak kamera yang Jivon ni bawa. Kan tu kat situ. Sebab disebabkan negara tersebut melarang penggunaan TV dan radio, termasuklah kamera. Okey. Di Afghanistan, Taliban mereka larang menggunakan TV, radio, termasuklah kamera. Akhirnya Jivon ditangkap kerana didapati memiliki kamera. Okey, Jivon akhirnya ditangkap sebab dia ada kamera. Pengawal Taliban tu nampak. Bila dia naik kedai tu lompak, macam mana atas kain terangkat, kain yang tudung dia tu, dia nampak kamera yang dia galah tu. Pengawal Taliban nampak, lepas tu dia kena tangkap. Okey. Dan beliau disyaki sebagai perisik barak yang datang untuk melakukan tugas risikan di negara tersebut. Okey, kemudian Jivon ni disyaki sebagai perisik negara barak yang dihantar untuk merisik negara tersebut, negara Afghanistan. Okey, kemudian Jivon dibawa ke markas. Okey, ni penjara pertama Jivon. Kemudian dibawa ke markas perisikan dan akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan markas tersebut. Okey. Kemudian lepas kantor itu, Jivon dibawa ke markas perisikan dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara di situ. Di penjara di Jalalabad. Okey, penjara pertama dia di Jalalabad di daerah Afghanistan. Jivon dipenjara selama 10 hari oleh Taliban. Okey. Jivon dia ditahan selama 10 hari oleh Taliban, oleh orang panggil kumpulan yang digembar-gemburkan sebagai kerajaan ataupun kumpulan yang paling ganas. Okey, US, Amerika, Britain, mereka duk sebut Taliban ni adalah kerajaan yang kumpulan yang paling ganas, paling kejam, paling brutal. Okay. Akhirnya Jivon ditahan oleh Taliban yang kononnya dikatakan sebagai kejam, yang dikatakan sebagai zalim, brutal. Okay, oleh Amerika, oleh George Bush. George Bush ni Presiden Amerika dan Tony Blair. Memang mereka kata Taliban ni adalah kumpulan yang paling ganas, paling brutal, paling kejam, paling zalim kat dunia. Okey. Di dalam tahanan, Jivon selalu disoal siasat berjam-jam lamanya. Okey, dalam penjara, dalam tahanan, Jivon disoal siasat tu kira berjam-jam, memang lama. Dia ditekan, disoal siasat, diulang dengan soalan yang sama, ulang-ulang tanya soalan yang sama. Sebab apa hang masuk ke negara kami, siapa yang hantar hang. Kira Jivon cerita kadang-kadang tu sampai pukul 9 malam dia duk kena soal siasat lagi. Maka dalam penjara tu Jivon dia buat mogok lapang. Dia tak mau makan. dia duk kena pressure, bukan seksa pun. Cuma soal siasat je. Taliban nak tahu sebab apa Jivon masuk. Sebab waktu tu negara mereka nak berlaku perang ni. Amerika dan Britain, negara barat, sekutu-sekutu dah nak perang Afghanistan. Tiba-tiba seorang perempuan warga Britain masuk ke negara mereka. Jadi mereka syok. Kira Taliban ni dalam kes ni kan, orang panggil tuduhan ataupun anggapan mereka tu kan,
Mereka anggap Yvonne ni sebagai perisik tak salah lah. Pasal dalam situasi ambang peperangan, memang negara barat Britain apa nak serang Afghanistan. Tiba-tiba seorang warga Britain masuk bawa kamera pula. Okey. Anggapan Taliban bahawa Yvonne ni sebagai perisik tu kira masuk akal lah. Okey, jadi dalam penjara tu Yvonne dia buat mogok lapang, dia tak mau makan. Dia kata dekat orang yang dah jaga penjara tu kan, aku takkan makan sampai aku dibenarkan untuk telefon mak aku nak cakap dengan mak aku. Taliban tak bagi, dia tak bagi ke. Dia nak juga ke. Taliban duk pujuk dia suruh makan, dia tak mau makan. Dia nak call mak dia, nak call ibu dia. Kemudian kira dia Taliban bawa main makanan, dia tak mau makan. Bawa main makanan, Taliban kata makanlah, hang ni tetamu kami. Yvonne tak mau, dia tak mau makan. Tiap hari ada. Sehari tu 2-3 kali Taliban bagi makanan kat mereka, suruh makan. Yvonne tak mau, aku tak mau makan. Sebab aku nak makan sebagai tetamu, bukan sebagai tahanan. Tapi Taliban kata, ha memang tetamu kami pun, kami nak bagi hang makan, makanlah. Dia tak mau makan. Dia selagi dia tak boleh call mak dia tak mau makan. Dia buat mogok lapang. Taliban duk pujuk dia, tahan tetamu kami, makanlah tetamu kami. Yvonne kata dia takkan makan sehingga dia jadi tetamu kan. Walaupun dia memang tetamu pun, Taliban anggap Yvonne sebagai tetamu. Tapi bagi Yvonne, Taliban tak anggap Yvonne sebagai tetamu lagi, sebab dia tak bebaskan Yvonne lagi. Maksud Yvonne tu, dia nak Taliban bebaskan dia dulu, baru dia mau makan. Maksud dia nak makan sebagai tetamu. Padahal Taliban memang anggap dia sebagai tetamu pun. Duk pujuk dia suruh makan. Makanlah hang tetamu kami. Dia tak mau makan. Okay. Sebab tu di penjara, Yvonne ditanya oleh seorang mullah. Okay, ni nak mula cerita ni. Waktu dalam penjara, dia ditanya seorang mullah. Mullah ni macam pemimpin ataupun ulama Taliban. Yvonne ditanya, apakah agama yang dianutinya dan apakah pendapatnya tentang Islam? Okay. Dalam penjara, seorang mullah ni, pemimpin Taliban ni, tanya dia, hang menganut agama apa? Dan apa pendapat hang terhadap Islam? Okay, Yvonne kata, aku seorang Kristian Protestan. Dan pendapat aku tentang Islam ni adalah agama yang mempersoalkan, dan penganut dia adalah, dia kata, Yvonne kata, dan Islam adalah agama yang mempersoalkan, dan dia kagum dengan penganutnya yang mempunyai kegairahan terhadap agama. Okay. Yvonne kata, aku Kristian Protestan dan aku Islam ni adalah agama yang mempersoalkan, dan aku kagum dengan penganut Islam ni. Mereka ni ada gairah terhadap agama. Okay. Kemudian Yvonne ditanya apakah dia bersedia untuk masuk Islam. Okay. Kemudian mullah tadi, pemimpin Taliban atau ulama Taliban tanya, adakah hang bersedia untuk masuk Islam? Tanya Yvonne. Yvonne jawab bahawa Yvonne kata dia tak mampu lagi nak buat keputusan. Dia belum bersedia lagi nak buat keputusan. Tapi Yvonne berjanji, bila dia dibebaskan nanti, bila dia balik ke negeri dia akan study tentang Islam. Okay. Yvonne kata, waktu ni aku tak boleh bagi keputusan lagi. Nak masuk Islam ke tidak, aku tak mampu lagi. Aku belum bersedia. Tapi Yvonne kata, aku berjanji, bila aku dibebaskan nanti, aku dibenarkan balik ke negara aku akan study tentang Islam. Aku akan belajar tentang Islam. Ni janji Yvonne. Ya, penting dengar janji Yvonne. Dia janji dekat mullah Taliban tadi. Okay, tak lagi kita tengok, adakah Yvonne tunaikan janji dia. Okay, dan Taliban pun ada janji juga dekat Yvonne. Tapi kita akan sebut belakang ni. Tidak berapa lama kemudian, tak lama kemudian, dalam tempoh 6 hari macam tu, Yvonne dikabarkan akan dibebaskan. Setelah dia 6 hari berada dalam tahanan Taliban, dia dikabarkan akan dibebaskan. Dia akan bebaskan, kemudian dia nak dibawa ke Kabul. Kabul ni kira ibu kota Afghanistan. Bila Yvonne dikabarkan nak dibebaskan, dia dengar kabar bahawa dia nak dibebaskan, dia dibawa ke Kabul. Akhirnya dia menyedari bahawa sebenarnya dia bukan dibawa ke lapangan terbang. Akhirnya Yvonne ni sedar bahawa dia ni bukan dibawa ke lapangan terbang untuk dibebaskan, tapi dia dibawa ke penjara Kabul.
bila selepas 6 hari dia dekat penjara pertama dia di Jalalabad. Lepas tu dia dikabarkan hendak dibebaskan dan dia dibawa ke Kabul dekat ibu kota Afghanistan. Tapi dia sedar bahawa dia bukan dibawa ke lapangan terbang, tapi dia dibawa ke penjara Kabul, penjara lain pula. Tadi penjara Jalalabad, kemudian dia disambung reman bawa ke penjara Kabul pula. Penjara Kabul ni kira gelap, kotor, kira tak selesa lah. Penjara pertama dia tu, penjara Jalalabad tu kira selesa. Dia lebih selesa dekat penjara pertama. Tapi kemudian dia dibawa sambung reman ke penjara Kabul. Penjara hidup kali ni agak kotor, agak gelap sikit. Dia sambung reman dekat penjara Kabul. Okey. Kemudian penjara kedua, Kabul. Di penjara Kabul, Yvonne ditemani oleh 6 orang wanita asing. Okey. Dekat penjara Kabul pula, penjara kedua Yvonne ni, dia ditemani oleh 6 orang perempuan asing. Kira orang luar, bukan orang Afghanistan, orang luar. Seorang Australia, 2 orang Amerika, 3 orang seorang Australia, perempuan Australia, 2 orang perempuan Amerika dan 3 orang perempuan Jerman. 6 orang perempuan ni mereka ditahan di dalam penjara Kabul. Sebab apa? Sebab mereka dituduh sebagai menyebarkan agama Kristian. Ni 6 orang perempuan barat ni, 1 Australia, 2 Amerika, 3 Jerman, mereka ditahan di penjara Afghanistan atas tuduhan menyebarkan agama Kristian. Bayangkan dalam negara Islam lah kita kata, Afghanistan ni, orang Kristian mereka berani pergi menyebarkan agama mereka. Bayangkan dalam Afghanistan ni, Taliban ni memang ketat. Memang mereka lebih daripada Malaysia lagi ya. Malaysia ni kira orang Kristian kira bebas lagi ya. Dekat waktu Taliban perintah Afghanistan, mereka memang keras. Bahkan Taliban pernah bom orang panggil patung agama Buddha kot dekat Afghanistan. Kira mereka keras terhadap agama lain. Mereka tak mahu ada patung berhala. Kira mereka lebih nak berpegang dengan Islam berbanding Malaysia. Berbanding negara, maksud saya ni, kat Malaysia ni kira walaupun Malaysia ada undang-undang Islam sebagai agama rasmi, tapi dia lebih longgar berbanding dekat Afghanistan. Okey, bayangkan Taliban perintah Afghanistan, tapi orang Kristian mereka berani, 6 orang ni mereka berani masuk untuk menyebarkan Kristianisasi, untuk menyebarkan Kristian, menyebarkan agama Kristian. Bayangkan mereka pergi mana pun mereka akan mustahil orang Kristian, mereka pergi mana pun mereka akan cuba menyebarkan agama mereka. Sebab mereka agama misi. Antara agama misi ni Islam dan Kristian. Islam pergi mana pun dia akan menyebarkan agama dia. Kristian pergi mana pun dia akan cuba menyebarkan agama dia. Okey. Jadi 6 orang perempuan tu kena tahan. Kira Yvonne ada teman lah. Dia ada teman baru, 6 orang perempuan warga asing tu. Okey, kemudian saya nak baca tentang kata-kata Yvonne tentang tentera Taliban. Okey. Kita nak tahu apa kata-kata Yvonne tentang tentera Taliban ni. Saya nak bawa. Ni cukup menarik kata-kata Yvonne ni. Saya banyak tengok pada. Tapi memang lawak. Tapi memang menarik. Tengok apa kata-kata Yvonne terhadap tentera Taliban. Kau surat-surat hati. Okey. Waktu dalam penjara, Yvonne dalam penjara kedua dia. Setelah mandi, Yvonne mencuci pakaian dalamnya dan menggosoknya dengan batu. Lepas mandi, Yvonne cuci pakaian dalam dia. Ni kena cerita juga, penting. Yvonne cuci pakaian dalam dia dengan batu. Kemudian menjemurnya pada tali ampaian di halaman. Kemudian dia jemur pada tali ampaian kat halaman. Seorang rakan sesama tahanan mengingatkannya untuk menutupi pakaian dalam yang dijemur itu. Kemudian rakan dia yang sama kena tahan sekali dengan dia tu, nasihat dia untuk seorang rakan sesama tahanan mengingatkannya untuk menutupi pakaian dalam yang dijemur itu kerana ia dianggap tidak senonoh
oleh para tentera Taliban yang berkawal di penjara itu. Okey. Kawan dia nasihat dah. Hang nak jemuk pakaian dalam kan, hang sembunyi-sembunyi lah sikit, lindung-lindung lah sikit. Tak elok tentera lelaki Taliban nak tengok kan. Okey. Lepas tu sewaktu Yvonne menolak menyisihkan pakaian dalamnya dari tempat jemuran yang terbuka daripada pandangan para tentera yang berkawal, seorang pegawai dari Jabatan Luar Negara Taliban. Okey, kemudian seorang pegawai dari Jabatan Luar Negara Taliban menghampirinya. Okey, kemudian pegawai Taliban ni menghampirinya. Dia lantas berkata, pegawai Taliban tu kata dekat Yvonne, "Lihat, tengok ni. Jika mereka melihat benda-benda seumpama ini, mereka akan mempunyai fikiran-fikiran yang tidak bersih." Tentera Taliban, bila Yvonne dia jemuk pakaian dalam dia, jemuk lagu tu tempat terbuka kan. Bila pegawai Taliban ni man, dia kata, "Tengok ni, hang buat apa ni? Ni kalau tentera-tentera Taliban tengok yang nak berkawan ni, tengok apa mereka fikir? Apa dia nampak pakaian perempuan kan? Kalau mereka nampak apa yang mereka fikir dalam akal mereka, dalam fikiran mereka?" Pegawai Taliban tu marah lah. Ni menarik. Bila pegawai Taliban tu kata macam tu, Yvonne bercakap dalam hati. Dalam hati, Yvonne berkata dengan perasaan takjub dan campur sini. Dalam hati Yvonne ni, dia cakap dalam hati. Dia cakap dengan keadaan sinis dan takjub. Ni kata-kata Yvonne. Yvonne kata apa? Yvonne kata, Afghanistan hampir dibom oleh negara terkaya di dunia. Afghanistan ni hampir dibom oleh negara yang terkaya di dunia. Dan yang mereka fikirkan adalah pakaian dalamku yang hitam dan kendur. Yvonne kata, Afghanistan ni kan, dia hampir dibom oleh negara yang terkaya di dunia. Ni Amerika, Britain, sekutu mereka kan. Tapi mereka masih duk fikir tentang pakaian dalam aku yang hitam dan kendur. Yvonne kata kan, mereka nak kena bom dengan negara terkaya, tapi mereka duk fikir tentang pakaian dalam aku yang hitam, kendur. Ni yang saya menarik Kemudian Yvonne kata lagi, mereka sebenarnya tidak perlu mengebom Taliban. Yvonne kata, dia cakap dalam hati mereka sebenarnya tak perlu pun bom Taliban ni. Bawa pergi duit lah, hantar bom, bunuh orang yang tak berdosa. Tak perlu. Cukup terjunkan sahaja satu regimen wanita yang melambai-lambaikan pakaian dalam mereka. Mereka tak perlu hantar bom apa ni kan, bunuh orang, tak perlu. Mereka cukup hantar satu regimen perempuan, bawa pakaian dalam mereka lambai-lambai lagi tu. Dijamin para tentera Taliban akan mundur dan lari lintang pukang. Jadi orang kata saya menarik. Orang kata tak perlu lah duk hantar bom apa ni kan. Dia cukup dia hantar satu regimen tentera perempuan, lambai pakaian dalam mereka, dijamin tentera Taliban lari lintang pukang. Ni kata-kata Yvonne Ridley tentang tentera Taliban ni. Mereka nak kena bom, nak kena serang, tapi mereka duk fikir tentang pakaian dalam. Pakaian dalam Yvonne yang hitam dan kendung ni. Mereka ambil berat tentang ni, tentang agama. Itu sisi baik mereka, sisi baik Taliban. Ni saya cuma bercerita saja. Saya tak bagi pendapat saya, setuju tak setuju apa, saya cuma bercerita. Tapi nanti kata saya Taliban pula, kata saya teroris pula, macam tu. Saya cuma bercerita saja. Kemudian, pada malam 7 Oktober 2001, ketika Yvonne masih di dalam penjara, pada malam 7 Oktober 2001, waktu Yvonne duduk dalam penjara lagi, Kabul dibom oleh serangan udara. Kabul dibom dengan serangan udara oleh Amerika dan sekutunya. Pada malam Oktober, Kabul di Afghanistan dibom oleh Amerika dan sekutunya. Mereka bom Kabul. Kira jarak yang kena bom, tempat yang kena bom tu dengan penjara yang Yvonne duduk ni kan, dalam jarak dia 1 kilo saja. Kira Yvonne nampak mereka yang sekutu dia bom Kabul. Sebab Yvonne pun duduk penjara kat Kabul juga. Jarak tempat yang kena bom dengan penjara Yvonne tu hanya 1 kilo je, lebih kurang 1 kilo je. Afghanistan dibom disebabkan
Barat kata negara barat ni, Amerika, Britain, sekutu depa ni, depa bagi alasan depa bom Afghanistan ni disebabkan Afghanistan cuba melindungi Osama bin Laden. Okey, pemimpin Al-Qaeda ni. Bila negara barat tuduh Osama bin Laden dalam peristiwa 9/11 ni yang langgar WTC ni, kemudian depa tuduh Afghanistan ataupun Taliban cuba melindungi Osama bin Laden. Jadi depa bom Afghanistan mula pada 7 Oktober 2001. Okey. Kemudian detik pembebasan Yvonne. Akhirnya tadi 7 Oktober. Kemudian esok 8 Oktober, Yvonne akan dibawa ke sempadan untuk dibebaskan atas usaha dan tekanan dari banyak pihak. Okey. Esok tu lepas malam ni Yvonne Afghanistan kena bom. Duk esok 8 Oktober Yvonne dibawa ke sempadan untuk dibebaskan. Okey, depa bawa Yvonne ke sempadan untuk dibebaskan. Yvonne dibebaskan atas usaha banyak pihak. Antara dia orang atasan tempat Yvonne bekerja tu, dia bekerja sebagai wartawan kan. Orang atasan dia duk atas usaha depa. Lepas tu atas usaha mak dia, ibu Yvonne ni kan. Bila orang kesian dekat ibu Yvonne ni, ibu dia dah tua kan. Lepas tu orang simpati, lepas tu orang duk tekan kerajaan depa, suruh kerajaan depa ni tekan Taliban untuk lepaskan Yvonne. Kira banyak pihak lah yang tolong untuk Yvonne dibebaskan ni. Okey, akhirnya 8 Oktober Yvonne dibawa ke sempadan untuk dilepaskan. Okey. Yvonne didampingi oleh seorang diplomat Afghanistan. Okey, kemudian bila dia nak dibawa ke sempadan, dia didampingi oleh seorang diplomat Afghanistan. Diplomat Taliban ni. Bila depa nak pergi ke sempadan, pasport diplomat tu, diplomat Taliban tu kan tertinggal pasport. Dia tertinggal pasport pula waktu tu pun. Waktu tu dah nak tertinggal pasport. Jadi depa terpaksa lalu ataupun singgah dekat rumah diplomat Taliban tu untuk ambil pasport yang tertinggal tadi. Okey. Sesampainya mereka di rumah diplomat Taliban itu, okey, bila sampai dekat rumah diplomat Taliban tu, Yvonne ternampak sejumlah antena televisyen di sekitar tempat perumahan tersebut. Okey. Bila sampai dekat kawasan perumahan diplomat Taliban tu, Yvonne dia ternampak antena televisyen ataupun area TV. Banyak area TV dekat perumahan tersebut. Lepas tu padahal kan Afghanistan depa melarang penggunaan TV apa ni, depa tak bagi. TV, radio apa depa tak bagi. Tapi rupa-rupanya kaum elit di mana-mana pun sama sahaja, cenderung memanipulasi aturan demi kepentingan peribadi. Okey. Tu rupa-rupanya kaum elit ni, orang atasan Taliban ni kan. Bukan Taliban, orang atasan. Tak kira lah orang atasan di negara mana pun, depa kebanyakan semua sama saja. Saya baca jangan marah saya. Saya cuma baca balik apa yang daripada buku tulis. Okey. Rupa-rupanya kaum elit di mana-mana pun sama saja. Okey, orang kaum elit ni kat mana pun sama saja. Cenderung memanipulasi aturan demi kepentingan peribadi. Okey, sama je. Depa buat undang-undang, tapi undang-undang tu depa tak pakai. Depa buat untuk rakyat biasa macam kita aja. Contoh macam Afghanistan, dia buat undang-undang. Undang-undang Afghanistan depa tak boleh, undang-undang rasmi depa tak boleh tengok TV, tak boleh ada TV, tak boleh dengar radio untuk rakyat Afghanistan. Tapi orang atasan depa, orang panggil kaum elit depa, orang atasan depa, ada TV, boleh dengar radio, boleh dengar TV, tak ada apa. Tapi rakyat yang dengar TV, tengok TV, dengar radio tak boleh. Depa boleh. Okay. Tu kira sisi buruk sisi buruk para tentera, para pemimpin Taliban
dia ada sisi baik, sisi buruk. Jadi saya cuma cerita saja, saya tak bagi pendapat saja, saya cuma cerita saja. Depa buat undang-undang tak boleh tengok TV, tak boleh dengar radio. Pemimpin depa kat rumah ada antena TV, ada area TV. Depa boleh tengok TV. Rakyat-rakyat biasa tak boleh. Dia nak kata tak kena. Dia macam SOP lah, SOP contoh. Orang atas buat undang-undang SOP, tapi rakyat yang tak ikut, tak patut SOP kena saman beribu-ribu. Tapi orang atasan ni, kaum elit ni tak patuh SOP, tak ada apa. Ni kat negara mana saya tak sebut lah, kat negara lain lah, tempat lain. Kat orang bawah-bawah ni rasuah kena, orang atas-atas tu rasuah tak ada apa. Orang bawah-bawah rasuah 230, 200 tak kira lah, rasuah tu tak salah. Tapi orang bawah-bawah ni rasuah 230 ringgit kena dengkak SPRM lah. Cegah rasuah negara mana pun lah. Orang atas juta-juta apa tak ada apa. Okey. Lepas perangai ni sama saja. Dekat negara mana pun sama. Bahkan Afghanistan yang kononnya Taliban ni negara Islam kan, depa pun sama juga. Dia bukan pasal kumpulan tak apa, dia atas individu. Dekat mana pun sama. Orang atasan ni mesti ada lagu tu yang cuba memanipulasi aturan demi kepentingan peribadi depa aja. Okey, saya cuma baca saja. Okey, selesai. Sewaktu tiba di pos pemeriksaan, Yvonne diberikan secarik surat, kertas. Okey. Waktu sampai di sempadan, Yvonne nak dibebaskan. Waktu sampai di sempadan, dia diberikan secarik kertas. Kat kertas tu ada tanda tangan pemimpin tertinggi Taliban, iaitu Mullah Muhammad Omar. Okay. Sampai di sempadan, Yvonne diberikan secarik kertas. Di atas kertas tersebut ada tanda tangan pemimpin tertinggi Taliban, iaitu Mullah Muhammad Omar. Dekat atas tu tertulis, di kertas tersebut menyatakan bahawa Yvonne dibebaskan atas dasar-dasar kemanusiaan. Okey. Kat atas yang Yvonne dapat tu kan, kat Yvonne Redli dapat kan, dalam atas tu ada tanda tangan pemimpin tertinggi Taliban, dan di kertas tu tertulis Yvonne Redli dibebaskan atas dasar-dasar kemanusiaan. Okay. Apa yang Taliban nak sampaikan ni? Apa yang pemimpin tertinggi Taliban nak sampaikan? Dia tulis atas, dia tulis Yvonne dibebaskan atas dasar-dasar kemanusiaan. Yang Taliban nak habaq bahawa mereka bebaskan Yvonne Redli ni kan, bukan sebab mereka takut. Tu yang mereka nak habaq. Mereka bebaskan Yvonne Redli ni bukan sebab mereka takut, sebab mereka berita nak serang mereka tak takut. Mereka bebas Yvonne juga bukan disebabkan tekanan daripada dunia luar. PBB tekan mereka suruh bebaskan Yvonne daripada, bukan sebab tu. Tapi mereka bebaskan Yvonne Redli ni disebabkan atas dasar-dasar kemanusiaan. Okay. Tu yang Taliban nak sampaikan. Sebab tu dia tulis kat atas tu, dia bagi kat Yvonne. Dalam atas tu tulis Yvonne dibebaskan atas dasar-dasar kemanusiaan. Mereka bebaskan Yvonne bukan sebab takut. Mereka tak takut. Macam perempuan tadi kata kan, perempuan yang bersembang dengan Yvonne tadi dekat Afghanistan dia kata, mereka kata mereka harap orang Amerika ni fikir 2-3 kali nak perang Afghanistan ni. Mereka takkan takut. Okey. Lepas tu ni pasca pembebasan selepas Yvonne dibebaskan. Setelah dibebaskan, Yvonne menyebut tentang layanan yang dia dapat dari Taliban sebab tu di dalam penjara. Okey. Selepas Yvonne dibebaskan, dia sebut tentang layanan yang dia dapat daripada Taliban waktu dia dalam penjara. Kita baca apa kata-kata Yvonne tentang Taliban ni. Apa tentang layanan yang dia dapat dari Taliban waktu dalam penjara. Okey. Tadi dah kita abang sisi buruk dah, macam mana pemimpin mereka buat undang-undang tapi orang atas tak patuh undang-undang, kaum elit tak patuh undang-undang. Tu antara sisi buruk Taliban. Dia besar, dia ada pro kontra, ada baik ada buruk, semua sama. Ni sisi baik Taliban yang Yvonne Redli sendiri cakap. Yvonne kata tentang
Taliban ni, Taliban melayan aku dengan penuh hormat sepanjang aku menjadi tahanan mereka. Taliban layan aku dengan penuh hormat masa aku jadi tahanan mereka. Tetapi aku bersikap kasar terhadap mereka. Aku meludah kaki mereka. Aku melemparkan kata-kata kesat terhadap mereka dan melakukan mogok lapar. Dia orang kata, aku dapat, orang panggil, dilayan dengan penuh hormat, penuh kehormatan dalam penjara oleh tentera Taliban. Tetapi aku bersikap kasar. Tapi aku bersikap kasar terhadap mereka. Aku ludah kaki mereka. Aku melemparkan kata-kata kesat kat mereka. Aku kata macam-macam kat mereka. Dan aku melakukan mogok lapar, tak makan. Tetapi mereka membalas kembali terhadapku dengan kebaikan. Apa yang aku buat kat mereka, aku ludah mereka, aku kata macam-macam kat mereka, mereka balas balik aku dengan kebaikan. Mereka menepati janji mereka. Mereka juga mengatakan yang mereka adalah tetamu mereka. Mereka juga mengatakan yang aku adalah tetamu mereka. Okey, dan Yvonne kata, mereka ni tepat menepati janji. Kemudian mereka juga kata yang aku ni adalah tetamu mereka. Yvonne Adli ni adalah tetamu mereka. Memang Taliban duk kata. Tentera Taliban selalu kata, hang ni tetamu kami, hang ni tetamu kami. Okey. Itu tentang kata-kata Yvonne terhadap layanan yang dia dapat daripada Taliban waktu dalam penjara. Macam-macam dia buat kat tentera Taliban waktu dalam penjara. Dia ludah kat kaki tentera Taliban. Dia kata macam-macam, tapi dia dapat layanan yang baik. Bahkan mereka selalu kata Yvonne ni adalah tetamu mereka. Ini antara sisi baik yang disebutkan oleh Yvonne Redley, sisi baik Taliban. Okey. Yvonne waktu dibebaskan, Yvonne kata Yvonne mengatakan bahawa dia bersyukur kerana dipenjara oleh Taliban yang kononnya rejim paling ganas di dunia. Okey. Yvonne lepas dibebaskan dia kata, aku bersyukurlah sebab aku ni dipenjara oleh Taliban yang kononnya rejim paling ganas, di dunia dan bukannya oleh tentera Amerika. Okey. Yvonne kata, aku bersyukurlah aku ni dipenjara oleh Taliban yang kononnya tentera paling ganas di dunia. Nasib baik aku ni dipenjara oleh Taliban, bukan dipenjara oleh Amerika. Yvonne, Amerika lagi teruk. Kalau kena tahan di penjara Amerika lagi teruk. Macam mana dekat penjara Amerika di Abu Ghraib di Iraq. Penjara Amerika di Iraq, Abu Ghraib. Dan penjara Guantanamo. Penjara Amerika juga, Guantanamo di Cuba. Kemudian Diego Garcia. Boleh cek 3 penjara ni antara penjara yang paling kejam di dunia. Dia antara ranking Abu Ghraib, penjara Amerika di India, kemudian Guantanamo yang terletak di Cuba, dan Diego Garcia yang tempat yang kononnya MH370 disimpan di situ yang kononnya tu tak tahu. Tapi ni antara 3 penjara yang paling, penjara ni untuk high level punya, untuk penjenayah dunia punya. Memang dalam ni orang panggil sel seksaan, memang tempat seksa tahanan ni, 3 penjara ni. Sebab tu Yvonne kata, aku bersyukur aku ditahan oleh penjara Taliban yang kononnya rejim paling ganas ni. Tapi nasib baik aku ditahan di penjara oleh mereka. Kalau aku dipenjara oleh mereka lagi teruk. Dia mana kata itu. Okey, kemudian ketika Yvonne di penjara, Taliban telah berjanji kepada orang atasan. Okey, waktu Yvonne dalam penjara, Taliban ni dia berjanji kepada orang atasan Yvonne bahawa Taliban janji kalau Yvonne ni didapati tidak bersalah, maka mereka akan lepaskan Yvonne. Okey. Taliban janji dekat orang atasan Yvonne, kalau Yvonne ni didapati tidak bersalah, maka kami akan lepas dia. Ternyata janji itu benar-benar ditepati setelah didapati bahawa Yvonne adalah seorang wartawan, bukan perisik atau pengintip seperti yang mereka sangkakan. Okey. Kemudian janji Taliban tu betul-betul ditepati. Terlepas mereka tahu bahawa Yvonne Redley ni betul-betul wartawan, bukannya
perisik ataupun pengintip macam yang awal-awal mereka sangka tadi ni. Mereka sangka Yvonne ni adalah pengintip ataupun perisik negara barat yang dihantar ke negara mereka untuk merisik mereka kan. Awal-awal Taliban sangka Yvonne ni adalah perisik. Kemudian bila mereka dapati Yvonne ni memang betul-betul wartawan, okey, maka mereka menepati janji mereka. Mereka lepaskan, mereka bebaskan Yvonne Ridley. Okey, kira Taliban menepati janji mereka bahawa mereka akan lepaskan, akan bebaskan Yvonne Ridley. Kemudian kata Yvonne, Taliban, ini kata Yvonne, Taliban telah menepati janji mereka dan kini giliran saya menepati janji. Okey, Yvonne kata Taliban dah menepati janji mereka. Lah ni giliran aku pula nak tepati janji aku. Apa janji Yvonne? Janji Yvonne waktu dalam penjara tadi yang kita cerita ni, macam mana ada seorang mullah atau pemimpin Taliban ni yang tanya dia hang agama apa? Yang Yvonne kata aku Kristian Protestan. Lepas tu mullah tanya apa pendapat tentang Islam. Lepas tu Yvonne kata Islam ni kira agama yang mempersonakan. Kemudian Yvonne kata aku memang kagum dekat penganut Islam ni. Kemudian mullah Taliban tu tanya Yvonne, nak masuk Islam tak kan? Lepas tu Yvonne kata dia belum bersedia lagi, dia tak mampu nak buat keputusan lagi. Tapi dia berjanji bila dia dibebaskan pulang ke negeri dia akan study tentang Islam. Dia akan belajar tentang Islam. Okey, bila Taliban dah tunaikan janji mereka akan bebaskan Yvonne, maka Yvonne pun nak tunaikan janji dia bahawa dia akan study tentang Islam, akan belajar tentang Islam. Okey. Kemudian Yvonne menemui beberapa orang ulama dan tokoh Islam di Britain. Okey. Kemudian Yvonne dia bertemu dengan beberapa orang ulama dan tokoh Islam di negara dia, di Britain. Antaranya ialah Dr. Zaki Badawi. Yvonne pergi jumpa dengan Dr. Zaki Badawi. Dr. Zaki Badawi ni pengarah Muslim College di London. Dan Yvonne pergi jumpa dengan Dr. Zaki Badawi ni untuk study tentang Islam. Dan Yvonne pun dia diberi beberapa buah buku oleh Syekh Abu Hamzah Al-Masri. Okey. Yvonne diberi beberapa buah buku oleh Syekh Abu Hamzah Al-Masri. Okey. Kemudian selain dari Al-Quran, terdapat sebuah buku yang amat mempengaruhi Yvonne dan yang mempunyai impak besar terhadap kehidupannya. Okay. Selain daripada Al-Quran, ada sebuah buku yang memberi pengaruh yang besar terhadap hidup Yvonne, yang memberi impak yang besar terhadap kehidupan Yvonne. Apa buku tu? Buku tu adalah Milestone, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia petunjuk sepanjang jalan. Bahasa Arab dia Ma'alim fit Tariq. Okey. Apa dia pengarang dia? Tidak lain adalah Sayyid Qutb. Okey. Antara Al-Quran, selain daripada Al-Quran, ada buku yang banyak bagi pengaruh kepada Yvonne ni adalah buku karya Sayyid Qutb, Ma'alim fit Tariq. Buku ni, Sayyid Qutb ni adalah tokoh yang kontroversi. Dia kontroversi juga. Dan antara buku dia yang paling kontroversi adalah Ma'alim fit Tariq. Ataupun bahasa Inggeris dia Milestone, petunjuk sepanjang jalan ni. Okey. Kira buku ni banyak mempengaruhi makin pejuang-pejuang yang datang setelah Sayyid Qutb. Sebab dia banyak kontroversi. Ada yang kata saya nak abang tak kena. Sebab ada yang pro, ada yang kontra. Saya tak bagi pendapat saya. Tapi cuma saya nak quote pendapat Dr. Mazli Malik, bekas Menteri kita, Menteri Pelajaran kita, Dr. Mazli Malik. Dia kata Sayyid Qutb ni kita kena tengok dia. Kita kena macam mana abang? Sayyid Qutb ni dia ada 4 fasa. Kita kena tengok dalam 4 fasa pemikiran Sayyid Qutb. Fasa pertama, fasa sebab tu dia sebagai seorang sastrawan. Okay, fasa pertama. Fasa kedua,
ketika dia berada di Amerika. Fasa ketiga, waktu dia mula-mula masuk Ikhwanul Muslimin. Fasa keempat, sewaktu dia di dalam penjara. Okey. Menurut Dr. Mazli Malik, Syed Qutb ni dia ada 4 fasa pemikiran. Fasa pertama dia sebagai seorang sastrawan. Okay. Sastrawan. Fasa kedua, waktu Syed Qutb duduk di Amerika. Dia duduk di Amerika. Waktu Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin, mati ditembak. Waktu tu Syed Qutb duduk di Amerika. Okey. Fasa ketiga dia waktu awal-awal dia masuk Ikhwan. Dan fasa keempat dia waktu dia dalam penjara. Penjara Jamal Abdul Nasir. Memang dia teruk. Dia teruk, di orang panggil diseksa dalam tu. Itulah dia tulis buku Petunjuk Sepanjang Jalan. Ma'alif fit Tariq. Okay, nak baca Syed Qutb ni dia ada 4 fasa. Okay, Syed Qutb ni pun dia kontroversi. Dia ada pro dan kontra. Jadi saya tak mau bincang lebih. Syed Qutb pun saya ada buku tentang dia. Okey. Saya dah skip buku tentang dia. Saya ni ada orang yang pro dan kontra. Ni antara buku yang pro, yang menjawab tuduhan terhadap Syed Qutb. Benarkah ia guru para teroris? Sebab orang tuduh dia kan, dia ni kira kepala teroris, kepala pengganas. Jadi buku ni jawab, benarkah ia guru para teroris? Ni antara buku yang pro Syed Qutb. Kemudian ada lagi buku Pengaruh Pemikiran, tulisan Asy-Syahid Syed Qutb terhadap gerakan Islam di Malaysia. Okey, pengaruh pemikiran Syed Qutb terhadap gerakan Islam di Malaysia ni. Okey. Kemudian ni buku yang mengkritik Syed Qutb. Syed Qutb celah sahabat Nabi? Tanda soal. Ni antara buku yang kritik Syed Qutb. Sebab tu dia ada pro dan kontra Syed Qutb. Dia antara tokoh yang kontroversi. Dia seronok tak bincang tentang dia, tapi takut jadi isu pula. Kalau saya cuma cerita tentang dia saja boleh lah. Saya tak ada bagi pendapat apa. Lepas ni saya pilih lah untuk bercerita saja. Okey. Ni antara buku yang ditulis untuk menjawab kekeliruan. Ada orang kata buku Syed Qutb ni kan, Ma'alif fit Tariq ni bahaya. Okey. Kemudian buku ni ditulis untuk meluruskan kesalahfaham. Meluruskan salah faham orang terhadap buku Syed Qutb. Kira buku ni backup Syed Qutb. Kekeliruan dalam memahami buku Petunjuk Sepanjang Jalan karya Syed Qutb. Buku Petunjuk Sepanjang Jalan ni buku yang Yvonne Radley baca hari ni. Buku yang banyak bagi pengaruh dan banyak bagi impak terhadap kehidupan Yvonne Radley. Buku Petunjuk Sepanjang Jalan. Arab dia Ma'alif fit Tariq, Inggeris dia Milestone. Okey, buku dia ni Ma'alif fit Tariq ni memang banyak kontroversi ya. Jadi ada banyak tuduhan dia ni pengganas teroris apa. Tapi macam Dr. Mazli kata, dia tulis buku tu dalam waktu dia di penjara. Fasa keempat dia. Jadi nak baca kena berhati-hati. Dr. Mazli Malik pun hari kata nak baca Ma'alif fit Tariq kena berhati-hati. Kemudian ada buku yang tulis untuk meluruskan salah faham orang terhadap buku Ma'alif fit Tariq, Petunjuk Sepanjang Jalan. Yang backup Syed Qutb. Saya tak mau sembang lebih-lebih tak bagi pendapat saya, tapi saya cuma boleh cerita tentang dia. InsyaAllah ada rezeki kita akan cerita. Nak cerita tentang Syed Qutb ni kan, dia tak lepas daripada kita cerita tentang Ikhwanul Muslimin. Sebab lepas tu Syed Qutb dia jadi jadi ahli Ikhwanul Muslimin. Yang saya kata nak ada kesempatan saya nak cerita tu tentang Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam di Mesir. Okey. Tu sabar sedikit tentang Syed Qutb, yang mana yang buku Syed Qutb ni kan banyak mempengaruhi Yvonne Radley. Okey, di sini ada cerita sikit tentang Syed Qutb. Siapa Syed Qutb ni? Tu 46. Okey. Syed Qutb, nota kaki tulis
Sayyid Qutb ialah tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin yang dihukum mati oleh rejim Jamal Abdul Nasir pada tahun 1966. Pada tahun 1965, beliau menerbitkan buku Ma'alim fit Thariq, ataupun bahasa Inggeris dia Milestone, bahasa Melayu dia petunjuk sepanjang jalan. Beliau menerbitkan buku Ma'alim fit Thariq yang dianggap menyerang pemerintah Mesir. Buku dia tu, Ma'alim fit Thariq ataupun Milestone tu, dianggap menyerang pemerintah Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir ni Presiden Mesir. Lagi tentang Sayyid Qutb. Sayyid Qutb lahir pada 9 Oktober 1906. Meninggal dunia pada 29 Ogos 1966 pada umur 59 tahun kerana dihukum gantung. Sayyid Qutb dihukum gantung. Beliau berketurunan Mesir, berasal dari Timur Tengah dan bermazhabkan Syafi'i dan mendapat pendidikan dari sekolah Sunni. Beliau aktif dalam penglibatan Islamiah, politik dan penulisan. Karya beliau ialah Milestone. Milestone, petunjuk sepanjang jalan, ataupun Ma'alim fit Thariq, dan In the Shade of the Quran, di bawah lindungan, di bawah bayangan Al-Quran, ataupun Fi Zilalil Quran, di bawah lindungan Al-Quran. Kitab tafsir Sayyid Qutb Fi Zilalil Quran. Tentang Sayyid Qutb, sabar sikit tentang Sayyid Qutb. Penulis buku yang memberi pengaruh ataupun impak yang besar kepada kehidupan Yvonne Radley selain daripada Al-Quran. Kemudian bila Yvonne dah dibebaskan daripada penjara kan, dia jadi macam cuba mendekat kepada Islam. Dia belajar tentang Islam, dia cuba study tentang Islam untuk menepati janji dia bahawa dia akan study tentang Islam. Jadi dia makin lama makin dekat dengan Islam. Dia tak masuk Islam lagi. Kemudian Syekh Abu Hamzah yang bagi buku dia ni, yang bagi buku beberapa buah buku kepada Yvonne tadi kan. Syekh Abu Hamzah ni call, dia telefon Yvonne. Dia telefon Yvonne tu, dia kata, "Selamat datang ke Islam." Dia kata dekat Yvonne, "Selamat datang ke Islam." Lepas tu Yvonne kata, aku belum Islam lagi. Dia kata, "Aku belum Islam lagi." Kemudian Syekh Abu Hamzah ni dia nasihat Yvonne suruh cepat masuk Islam. Setelah dinasihati oleh Syekh Abu Hamzah, Syekh Abu Hamzah ni duk nasihat Yvonne bahawa masuk Islam, jangan tunda-tunda lagi, nanti kut jadi apa-apa kan. Setelah dinasihati oleh Syekh Abu Hamzah bahawa jika dia menunda-nunda untuk memeluk Islam, sekiranya dia mati, maka dia akan masuk neraka. Syekh Abu Hamzah nasihat dia, kalau hang tunda masuk Islam kan, kalau sekiranya ditakdirkan hang mati, hang akan masuk neraka. Maka akhirnya 2 tahun setelah dibebaskan dari tahanan Taliban, jadi selepas 2 tahun dia dibebaskan, pada musim panas 2003, Yvonne Radley secara rasmi menyatakan keislamannya. 2 tahun setelah dia dibebaskan, dia kena tahan 28 September 2001. Dia dibebaskan 8 Oktober 2001. Dia kena tahan 10 hari. Kemudian 2 tahun setelah dia dibebaskan, dia menyatakan keislamannya secara rasmi. Awal-awal dia bebas tu dia Islam dalam hati. Dia belum Islam secara kafah lagi. Belum Islam secara sempurna. Dia cuma hati dekat kepada Islam, tapi dia tak bersyahadah lagi. Dia tak menzahirkan keislaman dia lagi. Kira dia tak Islam secara rasmi lagi lah. Lepas 2 tahun 2003 baru dia menzahirkan keislaman dia, baru dia Islam secara rasmi. Menurut sumber wawancara dia kan, sebelum tu kan, saya selain daripada sumber buku yang saya baca, saya tengok juga sumber wawancara dia. Di YouTube ada wawancara dia cakap dengan wartawan, dengan pengacara dengan orang
orang wawancara dia. Okey, saya ada tengok juga dalam macam mana siri wawancara dia. Saya nak cerita ni, saya rujuk juga sumber wawancara dia. Boleh tengok kat YouTube. Banyak. Tulis dia Yvonne Redley, banyak video tentang dia akan naik. Boleh tengok. Okey, menurut sumber wawancara dia bersyahadah pada tanggal 30 Jun 2003. Okey, secara tepatnya dia bersyahadah pada tanggal 30 Jun 2003. Dia bersyahadah masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia berpindah ke Qatar, negara Islam Qatar. Kemudian selepas dia berpindah ke Qatar, dia bekerja dengan Al Jazeera. Al Jazeera ni kira stesen TV yang terletak di Qatar, yang berpusat di Qatar. Al Jazeera ni kira stesen TV yang agak kontroversi sikit lah dekat negara Arab, Al Jazeera. Kemudian lepas dia kerja dengan Al Jazeera tu, kemudian Yvonne diberhentikan tanpa sebarang penjelasan. Okay, lepas dia kerja dengan Al Jazeera, tak lama mana dia diberhentikan, dia dipecat tanpa sebarang penjelasan. Okay, tiba-tiba dia dipecat. Kononnya disebabkan laporan berita tentang perangnya yang terlalu keras dan kontroversi. Okay, kononnya Yvonne Redley ni dia kena pecat daripada Al Jazeera, stesen TV ni, disebabkan laporan perang dia. Laporan dia tentang perang ni terlalu keras dan terlalu kontroversi. Okay, kononnya. Dan ada juga yang menyatakan bahawa Al Jazeera ni, stesen TV yang berpusat di Qatar ni kan, dia ditekan. Ada yang kata Al Jazeera stesen TV ni ditekan oleh pihak barat, ditekan oleh Amerika supaya Al Jazeera memecat Yvonne Redley. Okey, ada juga yang mengatakan macam tu. Ada juga yang kata macam tu. Okey, tapi Al Jazeera menafikan lah. Al Jazeera menafikan bahawa mereka pecat Yvonne Redley ni disebabkan tekanan dari Amerika. Okey, Al Jazeera menafikan. Apapun, Yvonne Redley dipecat dari Al Jazeera, stesen TV Qatar. Okey, selepas Yvonne dipecat daripada Al Jazeera, Yvonne menjadi penyampai di The Agenda. Okey, kemudian dia menjadi penyampai di The Agenda. The Agenda ni sebuah rancangan TV. Sebuah rancangan TV di stesen televisyen Islam Channel. Okey, kemudian dia menjadi penyampai di The Agenda. Agenda ni kira sebuah rancangan TV dalam channel Islam. Okey, di The Agenda ni banyak membahaskan tentang isu-isu politik, tentang dunia Islam. Okey, melalui The Agenda ni, Yvonne selepas dia berhenti daripada Al Jazeera, dia bekerja dengan The Agenda. Okey, sebab tu dia bekerja dengan The Agenda kan, kira banyak membawa dia ke negara-negara Islam yang lain. Okey, sebab tu dia bekerja dengan The Agenda ni, dia banyak merantau ke negara-negara Islam. Antara negara yang dia pernah sampai termasuklah Malaysia. Okey, Yvonne Redley ni pernah sampai Malaysia. Okey, melalui pekerjaan ini beliau sempat mengunjungi banyak negara-negara Islam, termasuk Afghanistan, Pakistan, Jordan, Bahrain, Qatar, Mesir, Palestin, Iraq, Brunei dan Malaysia. Yvonne Redley pernah sampai ke Malaysia. Ini pejuang muslimah moden. Okey. Kemudian Yvonne giat berjuang melenyapkan Islamofobia yang melanda dunia barat melalui tulisan-tulisannya yang sangat tajam dan berani. Okey, lepas dia jadi Islam kan, kira Yvonne ni dia giat berjuang untuk Islam. Dia berjuang dengan tulisan-tulisannya dan kritikan-kritikannya terhadap dunia barat. Dunia barat yang anti ke Islam kan, dia banyak jawab. Melalui tulisan-tulisan dia bela Islam dengan berani. Okey, satu lagi Yvonne ni, dia jenis dia cakap dia tak ada tapi-tapi dah. Dia memang sebut lah. Dia tak ada tapi-tapi, dia nak lapik-lapik apa, tak ada. Dia straight lah. Tak kita akan baca. Kita akan tengok macam mana dia kritik pemimpin-pemimpin dunia ni. Kita tengok. Okey.
dengan berani dia mengemukakan petisyen menuntut agar tentera Britain segera berundur dari bumi Islam di Iraq dan Afghanistan. Okey. Yvonne ni dia berani dia mengemukakan petisyen agar tentera Britain undur, tarik balik tentera dia daripada negara Iraq, daripada tentera dia daripada Afghanistan. Okey. Dia berani kalau dia desak suruh kerajaan Britain tarik balik tentera mereka dari Iraq, dari Afghanistan. Dan Yvonne juga mendesak Tony Blair supaya turun dari kerusi PM. Okey. Yvonne Ridley kan, dia berani dia desak memanggil Prime Minister Britain, Perdana Menteri Britain Tony Blair supaya turun daripada kerusi pemimpin Britain. Dia desak Tony Blair supaya turun daripada kerusi Perdana Menteri Britain. Okey, Yvonne menyebut Tony Blair sebagai senjata Bush dalam melakukan kejahatan. Okey. Yvonne kan, dia sebut Tony Blair ni pemimpin PM Britain. Okey. Yvonne sebut Tony Blair ni sebagai senjata Bush, George W. Bush dalam melakukan kejahatan. Okey, Yvonne kata Tony Blair ni ada senjata Bush. Akhirnya Bush nak buat jahat apa pun, dia akan guna Tony Blair. Tu maksud Yvonne. Tony Blair ni adalah senjata Bush dalam melakukan kejahatan. Apa saja kejahatan yang Bush nak buat, yang Amerika nak buat, mereka akan gunakan Tony Blair. Mereka akan gunakan Britain. Lebih dari itu, betapa berani betapa lantangnya Yvonne Ridley ni kan, dia mengkritik pemimpin dunia ni kan. Lebih dari itu, Yvonne menggelar mereka berdua, mereka berdua iaitu Bush dan Blair, double B ni, Tony Blair, Perdana Menteri Britain, dan George W. Bush, Perdana Menteri Amerika. Okey, Yvonne gelak mereka sebagai apa? Yvonne gelak mereka sebagai the twin of evil, si kembar jahat. Tu betapa lantangnya dia kritik pemimpin dunia. Dia kata Bush dan Blair ni, double B ni, Tony Blair dan W. Bush ni, George W. Bush ni adalah the twin of evil, si kembar jahat. Kembar jahat. Kalau bahasa kami kata, bahasa kampung kata kembar setan. Kembar setan. Okey, tu Yvonne Ridley gelak daripada dua ni, Bush dan Blair, si kembar jahat, ataupun kami sebut kembar setan kat kampung dulu. Okey, selanjutnya John Howard. Okey, selanjutnya John Howard. John Howard ni Perdana Menteri Australia, dan Vladimir Putin. Putin ni PM Rusia, Perdana Menteri Rusia. Digelar sebagai orang yang paling takut terhadap Islam di Eropah. Okey, Yvonne Ridley dia gelak John Howard ni, Perdana Menteri Australia, dan Putin, Perdana Menteri Rusia, digelak oleh Yvonne sebagai orang yang paling takut terhadap Islam di Eropah. Dia memang lantang, memang berani dan lantang Yvonne Ridley ni. Okay. Setelah menjadi Muslimah, Yvonne banyak menjawab tuduhan pemimpin-pemimpin dunia yang memusuhi Islam terhadap Islam. Okay. Selepas Yvonne jadi Islam, dia banyak menjawab tuduhan pemimpin dunia, tuduhan pemimpin dunia terhadap Islam. Dia banyak menjawab. Contohnya tuduhan sejumlah tokoh politik Britain. Antara tuduhan yang Yvonne jawab adalah tuduhan sejumlah tokoh politik Britain bahawa memakai niqab yang hanya memperlihatkan mata adalah penghalang komunikasi. Okey. Antara tuduhan sejumlah pemimpin politik Britain. Okey, depa tuduhan pakai niqab ni yang tutup semua, nampak perempuan yang nampak mata saja pakai niqab, cadar kan. Depa kata ni adalah penghalang untuk komunikasi. Ya, penghalang untuk berkomunikasi, hanya nampak mata saja. Okey, itu tuduhan, antara tuduhan sejumlah ahli politik Britain. Okey. Ni jawapan, apa jawapan Yvonne Ridley. Kita baca. Antara jawapan dia
Okey, start. Kita baca. Yvonne menolak keras segala tuduhan sejumlah tokoh-tokoh politik di Britain, termasuk mantan Menteri Luar Negerinya Jack Straw, Gordon Brown, John Reid, yang menyatakan bahawa nikab atau cadar yang hanya memperlihatkan mata sebagai penghalang komunikasi. Okey, ni depa 3 orang ni depa tuduh bahawa memakai nikab ni hanya nampak mata ni adalah penghalang kepada komunikasi. Tak nampak, hanya nampak mata. Okey. Menurut Yvonne, kemudian Yvonne jawab. Yvonne Reddy jawab, jika itu yang menjadi persoalan, mengapa pula telefon bimbit? Okey, Yvonne kata, kalau tu yang jadi masalah, sebab apa telefon bimbit? Telefon, email dan SMS message tidak dianggap sebagai penghalang komunikasi hanya kerana tidak memperlihatkan wajah orang yang lawan bercakap. Okey, Yvonne kata, kalau tu yang jadi masalah, sebab kenapa kita tak salahkan ni handphone lagi email, kemudian message kita tak nampak orang, email tak nampak muka orang, lagi telefon kita cakap telefon kita tak nampak muka orang, kita duk type email pun tak nampak muka orang, kita message pun tak nampak muka orang. Pasal apa tu tak ada masalah? Dia kata, kalaulah pakai nikab ni adalah penghalang kepada komunikasi, maka telefon lagi teruk, tak nampak apa langsung. Sekurangnya pakai nikab nampak mata juga. Itu maksud Yvonne. Tapi kalau pakai message guna email kan, tak nampak apa langsung. Kalau guna message tak nampak apa langsung. Cakap telefon tak nampak apa langsung, hanya dengar suara. Sekurang-kurangnya pakai nikab nampak juga mata. Nampak jawapan Yvonne Reddy terhadap tuduhan terhadap Islam. Okey. Kemudian lebih lanjut Yvonne menyergah. Okey, lebih lanjut Yvonne jawab lagi. Dia menyergah. Fikirkan pula, fikir pula dia kata, siapakah yang mendengar radio? Tidak seorang pun yang mematikan radio hanya kerana mereka tidak dapat melihat wajah penyampainya. Okey, Yvonne kata, hang tengok pula radio. Tak ada seorang pun yang tutup radio. Sebab apa? Sebab mereka marah, tak nampak muka orang yang sedang cakap. Tak ada pun. Kira logik lah, memang logik dan pedih dan deep kata-kata Yvonne ni. Sebab orang tuduh kan, perempuan Islam pakai nikab menghalang komunikasi, tak nampak apa kan. Yvonne kata, radio kan, tak ada orang yang tutup radio disebabkan tak nampak muka orang yang sedang bercakap dalam radio. Tak ada masalah apa pun. Awak kena deep lah jawapan dia. Kira dia orang panggil betul lantang memperjuangkan Islam. Dia jawab tuduhan pemimpin dunia kan, bukan tuduhan cokor-cokir lagu ni yang buat status kata Islam macam-macam tak. Dia jawab tuduhan pemimpin dunia dan jawapan dia didengar, direkam, disiarkan. Jawapan Yvonne Reddy ni dan kritikan dia terhadap dunia barat ni dan jawapan dia terhadap tuduhan terhadap Islam ni kan, disiarkan di seluruh dunia. Kira orang panggil suara dia tu besar. Kira maksudnya suara tu kira sampai. Macam kita buat status apa, kita bercakap pemimpin kita dekat Malaysia je lah, orang dengar. Tapi kalau Yvonne Reddy ni, wartawan yang popular macam Yvonne Reddy kan, bila suara dia tu didengar oleh dunia. Okay. Kira dia berjasa untuk Islam. Dia banyak jawab tuduhan pemimpin dunia. Dia untuk menghilangkan Islamofobia. Islamofobia ni kira anggapan orang bahawa Islam ni ganah apa. Dia pun banyak jawab. Dan masih banyak lagi perjuangan yang dilakukan oleh Yvonne dalam membela Islam. Okey, banyak lagi lah. Masih banyak lagi perjuangan yang dilakukan oleh Yvonne dalam membela Islam. Boleh baca buku ni, seronok juga. Buku ni. Saya cuma bawa sikit contoh. Dari penjara Taliban menuju iman. Okey, bagus. Okey. Antara ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil kan. Yang kita boleh ambil dalam cerita ni. Pertama, musibah. Setiap musibah dia mesti ada hikmah. Macam apa yang jadi kat Yvonne. Kena tahan dalam penjara Taliban. Alah, dia ada hikmah. Ada hikmah
dia jadi seorang Islam, dia jadi lebih baik daripada hidup dia yang lama. Antara hikmah lain yang pengajaran lain yang kita boleh dapat, sejahat mana pun kita sebelum Islam, bila kita berhijrah, kita boleh menjadi orang yang berguna untuk Islam. Okey. Jahat macam mana pun kita, sebab Yvonne Ridley ni, dia sebelum Islam dia agak sosial. Sebab tu saya tak mau sebut sangat. Pada awal-awal tadi saya tak mau sebut sangat sebab aib ni kita kena simpan. Tak perlu nak simpan, duk cerita kat orang aib kan. Mungkin penulis ni dia ambil daripada buku yang ditulis sendiri oleh Yvonne kot. Mungkin Yvonne pun dia tulis buku tu sebelum dia masuk Islam. Jadi dia cerita macam, bagi saya aib tak perlu dicerita lah. Tapi buku ni tulis juga tentang macam mana dia sebelum Islam, dia sosial, pak anak orang. Dia tak cerita lah. Tapi pengajaran yang kita boleh dapat selepas jadi Islam ni, kita boleh jadi baik. Jahat terang mana pun kita sebelum Islam, selepas Islam kita boleh menjadi orang yang paling berguna untuk Islam. Ataupun kita dah Islam tapi sebelum kita berhijrah, dulu kita jahat, bila kita dah berubah, kita boleh jadi orang yang berguna untuk Islam. Macam mana Yvonne Ridley. Dulu ni dia bukan Islam, dia kira perempuan yang sosial, dia dah tabiat mokok apa. Okey, lepas masuk Islam dia jadi orang yang baik. Antara pengajaran lain, ibrah lain kita boleh dapat, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki sebelum Islam boleh dimanfaatkan untuk Islam setelah menjadi Islam. Okey. Antara pengajaran yang kita dapat dari cerita Yvonne Ridley ni, Yvonne Ridley, di sebalik tabir Taliban ni, antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah pengalaman dan kemahiran yang kita ada sebelum Islam, sebelum masuk Islam kan, waktu zaman jahiliah. Pengalaman tu, bila kita masuk Islam, kita boleh manfaatkan pengalaman dan kemahiran tu untuk Islam. Macam mana Yvonne Ridley buat. Pengalaman dia apa? Sebagai wartawan. Pengalaman dia banyak. Kemahiran dia pun sebagai wartawan, penulis. Bila dia masuk Islam, dia gunakan kemahiran dan pengalaman yang dia ada tu untuk membela Islam, untuk memperjuangkan Islam, menjawab segala tuduhan-tuduhan musuh barat terhadap Islam. Banyak pengajaran yang saya boleh ambil. Saya secara peribadi saya boleh ambil daripada kisah Yvonne Ridley ni. Bila kita baca tentang kisah Yvonne Ridley, kita takkan lari daripada sejarah geopolitik dunia. Sebab Yvonne Ridley dia kira akrab dalam perang-perang dunia apa ni, memang menarik. Buku dia kira bagus lah, buku ni boleh baca. Kita boleh tahu sikit tentang Taliban, tentang perang Afghanistan, kejahatan Amerika, Britain, konspirasi mereka terhadap dunia Islam. Sebab ni dilalui sendiri oleh Yvonne Ridley. Sebab tu dia dalam tahanan Taliban yang Amerika, yang Bush ada Perdana Menteri Amerika ni, dan Tony Blair, Perdana Menteri Britain ni, duk gembar-gemburkan Taliban ni sebagai rejim yang paling ganas, paling kejam, paling zalim kat dunia ni. Kita boleh tahu macam mana mereka sebenar. Melalui Yvonne cerita macam mana yang dia nampak dengan mata dia sendiri, dia rasa sendiri sebagaimana macam mana dia dalam penjara, dia ditahan oleh Taliban, di penjara Taliban. Dia tengok sendiri akhlak orang Taliban. Saya tak mau cerita tentang baik buruk ke, saya cuma nak cerita apa yang tertulis. Saya tak sebut setuju tak setuju, saya tak mau kata mereka jahat ke baik ke, saya cuma hanya menyampaikan saja. Tuan-tuan nilai lah sendiri, insya-Allah. Okey, panjang tu, tak ada apa kot. InsyaAllah nanti kita sambung lain. Jangan lupa subscribe channel saya, Orana. OWN Jarak RANA. Jangan lupa subscribe dan support, insyaAllah. Semoga orang yang menonton dimurahkan rezeki. Saya tak ada apa, saya penat ni. Panjang cakap. Kita jumpa lagi. Saya akan buat banyak lagi siri yang menarik, cerita-cerita. Okey, selesai. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.